antara lain adalah untuk menjadikan kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita bahawa sebesar mana kita, sekuat mana kita, sehebat mana dari segi ketenteraan, dari segi ekonomi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjatuhkan kita hanya dengan suatu makhluk yang tidak dapat dilihat. Sebagaimana Allah mengajar kita dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan Namrud yang sangat kejam, yang merasa dirinya sebagai Tuhan, membunuh ramai manusia yang beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan seekor nyamuk yang duduk di dalam hidungnya selama 40 tahun, ada setengah riwayat kata 40 hari, hanya duduk di dalam rongga hidungnya, sehingga dia nak ganggu tak dapat, gatal dia amat, sakit sehingga dia menghantuk-hantukkan kepalanya sehingga pecah, hanya kerana seekornya. Itulah Allah Ta'ala mengajar kepada mereka yang telah mula sombong, yang merasa dirinya hebat, bahawa Allah Ta'ala menguji dengan sekecil-kecil makhluk. Begitu juga dengan peristiwa Abraham yang hadal kekuatan mereka dengan tentera-tentera bergajah. Maka Allah hantarkan burung ababil yang sangat kecil, melontarkan mereka dengan batu-batu daripada neraka sijil, yang batu-batu yang sangat halus, sehingga mati semuanya seperti daun kayu yang dimakan bulan. Jadi begitulah selisih di setiap zaman. Apabila berlakunya keangkuhan, kesombongan, maka Allah hantar makhluk yang paling halus, paling kecil untuk membinasakan mereka. Di samping itu kita perlu mengingati kembali bahawa walaupun yang coronavirus ini, COVID-19 merupakan suatu makhluk yang boleh menimbulkan kesan kematian yang sangat besar, sehingga sekarang lebih berapa 6,000 kematian berlaku di seluruh dunia, lebih kurang 160,000 jangkitan telah berlaku di seluruh dunia. Tetapi nak letakkan balik dalam hati kita bahawa yang berkuasa adalah Allah. Virus itu adalah makhluk Allah. Dia tidak akan bertindak dengan sesuatu tindakan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Memang alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Tidak ada siapa pun yang dapat memberi syafaat, Nabi kata dapat bertindak balas, memberikan kesan melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan apa yang berlaku, hati kita mesti kembali ketakutan itu kepada Allah, bukan takut kepada virus. Virus tak boleh memberi kesan, Allah saja yang boleh memberi kesan. Dari sini juga menunjukkan satu pengajaran kepada kita bagaimana perasaan rasa takut itu Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Kamu selama ini tak nampak Allah dan kamu tak rasa takut kepada Allah. Hari ini aku datangkan dengan satu makhluk aku, kata Allah, yang kamu tak nampak tapi kamu takut. Kenapa kamu tak boleh juga takut kepada Allah dalam keadaan tak nampak Allah Ta'ala? Tadi makhluk yang tak nampak kamu rasa bimbang, rasa takut. Sepatutnya perasaan itu sentiasa kekal di dalam hati kita. Dalam keadaan kita tak nampak Allah, dan kita tahu Allah Ta'ala boleh berbuat lebih besar kesan daripada COVID virus. Bukan sekadar buat demam batuk, bukan. Mati tiba-tiba pun boleh. Jadi apa pun boleh. Di sini Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita bahawa ketakutan kepada yang gaib. Jadi COVID virus ni gaib lah kan, tak nampak, tak nampak. Ketakutan yang kepada yang gaib hanya layak diletakkan kepada Allah. Sebab itu kalau dah kena sekatan pergerakan ataupun kita panggil kuarantin, lockdown dan sebagainya, patut duduk kat rumah, bukan tengok movie. Patut baca Yasin, zikir, sembahyang hajat, berdoa kepada Allah, baca Quran. Ini seronok, cuti sampai 31 bulan, bolehlah lepak. Tengok movie sampai 31 bulan, contoh. Jadi ini tidak membawa pengajaran yang baik. Sepatutnya tujuan Allah jadikan ini untuk kembali balik kepada Allah, rasa kebergantungan balik kepada Allah. Setelah sekian lama kita ni bekerja mencari dunia, semayang jadi lewat, kadang tinggal semayang, kadang-kadang tuntutan-tuntutan berkait dengan zakat ke apa ke lupa,
Ya, maka Allah jadikan hal-hal sedemikian untuk kita kembali muhasabah diri, bahawa di sana ada Tuhan yang berkuasa membinasakan kita disebabkan keingkaran yang kita lakukan hanya dengan satu makhluk yang tak dapat dilihat dan kita merasakan. Di samping itu kita kena ingat bahawa virus ini adalah juga tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dilihat di zaman Nabi Musa AS, dikatakan bahawa diserang oleh kutu. Ya. Jadi kutu itu apakah kutu yang kat rambut juga ataupun kutu dengan makhluk halus yang seumpama virus ini yang menyerang penduduk Mesir ketika. Ya. Sehingga kan Fir'aun menyerah kalah. Fir'aun sampai datang mengadu kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepada Tuhan agar hilangkanlah jangkitan kutu-kutu ini. Ya. Mula kutu lepas itu datang belalang. Ya, berbagai-bagailah makhluk-makhluk yang kecil-kecil. Dia belalang pun dia kecil aja. Tapi bagaimana sebuah kerajaan Fir'aun yang begitu hebat dengan tentera yang begitu besar pun tunduk mengadu balik kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu kira musuh dia. Dia menentang Nabi Musa. Tetapi bila datang kutu, yang datang apa? Kutu, katak, belalang, ya, sehingga kan dia terpaksa juga tunduk mengadu balik kepada Nabi Musa, mintalah wahai Musa kepada Tuhan kau agar menghilangkanlah segala jangkitan-jangkitan serangan kutu belalang, dan aku berjanji akan beriman kepada kau. Nampak? Bahawa memang itulah cara dia. Allah Ta'ala nak mengajar kita yang sombong bongkak ni, dia hantar benda yang kecil-kecil, ya, supaya kita kembalinya. Di samping itu juga dengan virus ini, ya, supaya kita mengetahui sifat virus ni apa. Dia sukakan benda-benda yang kotor. Dia tiga ni. Ada tiga makhluk. Kalau dari segi sudut ilmu, nak kata ilmu apa ya? Sains lah, kita sains ya. Bahawa sebenarnya ada tiga benda yang bersifat elektron. Elektron ni tenaga, bersifat tenaga, iaitu jin, bakteria, virus. Ya, tiga benda ni sebenarnya dia adalah replacement kepada tubuh kita punya elektron. Mana? Nak cerita detail satu. Ya, tinggal buat orang. Tapi senang kata, attraction kepada tiga makhluk ini ialah kekotoran. Dia faham tak? Tarikan kepada tiga benda ini adalah kekotoran. Rumah yang dikatakan ada gangguan, nampak itulah, nampak inilah, sebenarnya rumah yang kotor sebenarnya. Sampah tak buang, lantai tak pernah mop, bilik air tak pernah cuci, sapu sampah luar je, bawah katil cuba rabur bawah katil, lepas tu macam ni. Atas almari tu kipas kotor. Maka tempat yang kotor menjadi sarang jin. Jin sukakan tempat-tempat kotor. Termasuklah bakteria. Bilik air yang kotor dengan berlendir-lendir kat tepi dinding, ya, pegang rasa licin kan. Tengok kat lantai tempat lubang keluar air tu, tak pernah bercuci. Jadi ini merupakan sarang kepada bakteria dan mungkin juga virus. Seperti ais. Bila kali terakhir kita ingat kita cuci peti ais? Macam tak pernah cuci sejak beli. Walaupun peti ais di atas tempat yang bakteria tidak boleh membiak. Boleh, dia boleh membiak. Ya, tapi kekotoran sinonim dengan tiga makhluk ini: jin, bakteria, virus. Sebab itu bagi orang Islam sepatutnya tak perlu rasa bimbang. Sebab orang Islam adalah sinonim dengan kesucian, bukan saja kebersihan, kesucian. Suci di level lebih tinggi daripada bersih. Kita bukan mencuci, kita mensuci. Nampak? Level lebih tinggi. Kalau WHO berpesan untuk menghindari penyakit COVID virus ini, mesti membuat basuhan tangan dan muka sebanyak 5 kali sehari. Ini WHO cakap. Kita semayang memang 5 waktu, wajib ambil wudu. Quran-Qurannya menunjukkan bahawa orang yang kena virus ni, yang apa? Tak semayang kan? Siapa yang kena memang tak semayang?
Sebab virus ni dia boleh lekat di tangan 9 jam kan. Kalau di baju dia pun 3 jam, tempat-tempat kering dia boleh 3 jam, 4 jam. Di tangan dia boleh 9 jam. Sebab ada moisture, dia ada sebab-sebab untuk dia hidup lama di tangan. Ya. Cuba bayangkan kita subuh semayang katalah sempurna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 masuk zuhur. Cukup tak 9 jam? Tak cukup kan? Tak cukup 9 jam. Mana kita ambil wuduk pukul 1 tu, virus yang lekat pukul 6 boleh kita discharge tak? Boleh kan? Kita cuci kan, betul? Masuk asar, zuhur pukul 1, 2, 3, 4, kata 5, 4 jam baru. Tak sempat dia nak hinggap lama, nak hinggap lama. 5, 6, 7, maghrib. Ya, 8, 1 jam lepas tu isyak. Ya, dah malam duduk di rumah tak interaksi dengan orang dah. Nampak tak? Jadi mana siapa yang rutin jaga solat, itulah pencegahan yang terbaik kerana dia akan sentiasa berwuduk. Memang basuh 5 kali kata dah besok. Tapi kita orang Islam berwuduk itu 7 tempat basuhan. Ambil sunat sekali. Basuh pergelangan tangan, basuh mulut, kumur-kumur sambil sunnah Nabi istinsyak. Kita sedut air ke dalam hidung, hembus balik. Itu yang kita tak buat. Itu yang jadi sesepuh. Ya, sebenarnya kita punya dalam hidung bulu halus ni sebagai sensor kepada paru-paru. Apa-apa habuk yang masuk melalui hidung, bila sensor tu bersih, dia akan cepat bersih. Ya, tapi bila tak pernah cuci, tak pernah servis, so dah punya selaput tu kan, dah tabal, tersumbat, so masuk sampai kata virus sebesar gajah pun dia tak detect lagi. Tentulah. Jadi sebab tu penting sunnah Nabi ni, walaupun tuan-tuan nampak kecil, tapi effectiveness dia sangat tinggi. Ya, basuh kumur sambil sedut air ke dalam hidung. Itu membersihkan sistem scanning dalam hidung tu. Ya, dia akan bila masuk abuk sikit dia ataupun bakteria dah masuk, dia akan respon, akan cepat bersih. Akan keluar kembali. Nampak? Jadi kita basuh tangan, pergelangan tangan, kumur-kumur istinsyak. Lepas tu kita start ambil wuduk, basuh muka, ya, tangan, mulut, kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu air di kepala, basuh telinga dan basuh kaki. 7 tempat yang dibasuh kali 3. 3 kali kita basuh. Dan setiap kali nak basuh muka, kena basuh tangan tak? Kan, maknanya pada situ saja 21 kali basuhan. Pada tangan saja untuk 1 kali solat. Pencegahan yang terbaik sudah confirm untuk mengelakkan kita daripada kena virus. Orang Islam mau kena, tanya dia semayang tidak? Solat. Kalau dia semayang, insya-Allah, mudah-mudahan. Tu orang tabligh kena. Orang tabligh lagi ikut semayang, tu ujian untuk dia orang. Ya. Tapi dan ceritanya secara dasar, itulah Allah Ta'ala telah package-kan di dalam amat-amat Islam. Sudah ada sebahagian besar daripada kaedah-kaedah pencegahan. Kalau tengok dari segi pakaian orang Islam, kan menutup aurat. Ya, orang perempuan kan menutup aurat yang nampak muka dengan tangan saja. Betul tak? Jadi kawasan yang boleh dihidapi oleh virus sangat minimum. Apa tak? Sampai kan orang-orang Cina tu kan, mana orang yang bukan Islam lah kan, menentang pemakaian menutup aurat. Sekarang apa jadi? Diorang pun pakai, bukan sampai kata pakai mask, sampai tong air 20,000 liter setok kepala. Jadi macam kasawat. Nampak tak? Pasal nak tutup betul-betul. Nampak? Jadi nampak bahawa Islam telah menyusun dari segi gaya berpakaian, bukan saja menutup aurat itu untuk nampakkan modestinya, tetapi sebagai pencegahan kepada apa juga bentuk jangkitan penyakit. Ya, sebab tu Allah Ta'ala dah susun cantik. Islam ni agama fitrah. Follow aja apa yang Allah dah atur, insya-Allah akan datang kesihatan, kebahagiaan, kebaikan, semua dah ada package dalam Islam. Ya, jadi mudah-mudahan kita sekarang pada pagi ini dapat mengingatkan kita bahawa Allah telah menyusun segala-galanya. Kembalilah kita kepada Allah, jangan masa sombong bongkak.
Itu Allah Ta'ala boleh menghinakan kita hanya dengan menghantar satu makhluk yang kecil saja, ya, untuk menundukkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, bahawa yang berkuasa adalah Allah. Walaupun begitu, janganlah kata dalam bab virus ni saya tengok akan timbul begitu ada ujian terhadap tawakal itu. Ada setengah orang kita tawakal lah, tak payah nak pakai mask, pergi aja. Kalau kena lah, itu semua dah takdir Allah, tak boleh. Ya, kena ada ikhtiar untuk mencegah. Ya. Jangan kata bertawakal membuta tuli. Nabi kata kalau kamu nak bertawakal kan, seorang sahabat bawa unta pergi masuk masjid kan. Nabi kata tak ikat ke unta tu, aku bertawakal kepada Allah. Itu tawakal yang tidak betul. Tawakal yang sebenar, kau ikat dulu unta baru masuk masjid. Mana langkah pencegahan mesti dibuat dulu. Bukan tak apalah kan. Sekarang bising. Kita akan yakin kepada Allah, pergi je masjid sembahyang Jumaat. Kau nak sakit-sakitlah. Terus pun kau tak sadar kan. Ada pencegahan bagi mereka yang sudah lazim sembahyang berjamaah di masjid. Maka bila dia sembahyang di rumah, Allah akan beri pahala sembahyang berjemaah juga. Sebab itu bagusnya kita bila berbuat sesuatu secara rutin, bila kita terpaksa excuse sesuatu keadaan itu, maka pahala penuh Allah akan bagi. Itu yang penting, amal istiqamah. Macam kita selalu kata bangun tahajud ke, ada tak terbangun, Allah beri full mark, pahala penuh, walaupun tak buat. Dengan sebab ketidaksengajaan letih dari itu, tak bangun. Nampak tak? Jadi sebab tu amal istiqamah ni dapat secure kita punya pahala. Walaupun ada time-time yang kita tak dapat nak buat, Allah tetap bagi full mark. Mana pahala penuh lah terhadap apa amalan yang istiqamah. Sebab tu kita kena cari amal-amal istiqamah. Macam dia lah orang yang sentiasa pergi masjid, tiba-tiba dia minta supaya tak datang masjid sampai 31 bulan. Ya, 31 bulan Mac tak boleh pergi masjid. Apa-apa aktiviti kat agama tu pasal diberhenti. Orang Allah tak dapatlah 27 pahala. Tak, ini orang tak faham. Ya, kita bukan sengaja tak pergi, kerana sebab-sebab darurat dihalang kita daripada ke masjid, maka semayang di rumah walaupun seorang, Allah tetap bagi 27 pahala. Sebab hati kita sebenarnya di masjid walaupun jasad kita berada di rumah. Ya, itulah banyak pengajaran yang sangat baik dalam musim ini. Mudah-mudahan dapat dibantu semua. Wallahu a'lam. Aku qali hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.